Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Maqalat Asri, teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai hadis. Teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai hadis, karangan Maulana Muhammad Asri Yusof ni. Tadi kita masuk bahagian ketiga dah. Hari ini masuk bahagian ketiga, iaitu 99 usul dirayah bagi mengenal pasti hadis-hadis dhaif dan maudhu'. 99 usul dirayah, usul kritikan isi kandungan hadis, matan hadis, bagi kenal pasti hadis-hadis dhaif, hadis lemah dan hadis maudhu', hadis palsu ni. Okey, 99 usul dirayah. Berikut adalah 99 usul dirayah yang amat penting diketahui oleh semua orang Islam. Semua orang Islam kena tahu demi menjaga ketulinan dan kesucian agamanya supaya tidak tertipu, terbabas, tersesat. Usul-usul ni, keadaan asas ini juga akan menyelamatkan mereka daripada tipu daya dan perancangan jahat oleh pihak musuh-musuh Islam di sepanjang zaman. Musuh Islam masuk dalam ajaran sesat mana, belakang pejuang Islam, tapi dia menyesatkan umat dah. Jadi kita kena tahu kaedah nak terima hujah-hujah dia. Para ulama kita dari dulu sehinggalah sekarang tidak putus-putus membuat kajian tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, supaya panduan yang praktikal ini boleh diterima oleh umat dalam keadaan tidak bercampur-campur dengan kepalsuan yang sentiasa disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi ini cara panduan praktikal lah, hak paling mudah supaya kita boleh kenal hadis ni dhaif ke palsu ke, supaya kita tidak tertipu dengan kepalsuan berita yang disebar ke merata-rata lah. Dalam usaha yang berterusan itu lahirlah tokoh-tokoh seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ali bin Ma'in, Ali ibn al-Madini dan lain-lain lagi lah. Ini tokoh-tokoh rijal, tokoh-tokoh ulama rijal, ulama pengkritik hadis ni. Usul-usul yang tersebut di bawah ini sebenarnya dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Imam Ibn Al-Qayyim. Dalam kitab-kitab pelbagai ni ada, cuma dikumpul, disusun semula oleh Maulana Asri. Benda ni ada lama-lama dah, bukan rekod benda baru dah. Dalam kitab Ibn Al-Qayyim dia sebut As-Sakhawi, Ibn Al-Jawzi, Al-Jazari, Mullah Al-Qari, Maulana Habibur Rahman dan lain-lain lagi dah. Semoga Allah merahmati mereka semua. Riwayat tidak sesuai dengan kedudukan Nabi Muhammad. Pertama dah disebut dulu. Pertama dah. Pertama, riwayat tidak sesuai dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW dan mengaibkan baginda SAW. Contohnya Nabi Muhammad SAW bermalam di rumah Ummu Hani pada malam Mi'raj. Masa malam Isra' Mi'raj tu, Nabi tidur rumah Ummu Hani. Isteri Nabi meninggal dah masa tu. Ummu Hani pula bukan mahram Nabi dah, sebab ia sepupu Nabi. Lepas tu Ummu Hani pula isteri orang lain. Isteri pula isteri orang kafir yang musuh-musuh Islam. Macam mana boleh tidur sekali dah, macam satu katil dah. Lepas tu masa Nabi nak bangun, tarik selimut, nampak perut berlipat dah. Dia dalam cerita tu nampak menghina Nabi lah. Walaupun nampak lah hina Nabi dah, tak boleh terima mana-mana pun. Okey, itu contoh pertama. Kalau kita bincang sebelum ni, kitab Maulana Asri tu 99 usul tidak susunan gini dah. 99 usul dirayah dalam kitab tu tidak susunan gini. Ni hak susun mula-mula dulu. Tak apalah. Yang kedua ada riwayat-riwayat bercanggah dengan kenyataan dan pengalaman manusia. Contohnya adalah seperti hadis yang disebutkan dan dikomentar oleh Sakhawi dalam Maqasid Al-Hasanah. Imam Sakhawi ni ada kitabnya Maqasid Hasanah, cerita tentang hadis palsu dah. Dia kata apa Sakhawi kata? Hadis bercanggah dengan kenyataan dan pengalaman manusia yang biasa. Contohnya hadis Al-Bazinjan, 5 ukila lahu batilun la asla lahu wa in asnadahu sahibu tarikh balkh wa qad qala shaykhuna wa lam akif alayhi walakin wajadtu fi ba'd al-ajza' min riwayat Abi Ali ibn Zurayq Al-Bazinjani shifa'un la da'a fiha la da fihi wa la yasihu wa sami'tu ba'd al-hafiz yaqulu innahu min wudi'a az-zanadiqah. Al-Maqasidul Hasanah, jilid pertama, safhah 78 lah. Akzabun nasi sabaghun was-sawaghun
Qala al-Albani silsilatul ahadits ad-dha'ifah jilid 1 muka 274. Hadis kata maudhu', Syekh Albani kata dah. Akhrajat Tayalisi fi musnadihi jilid 1 muka 262 min tartibil musnad. Qala hadatsna Hammam an Farqad as-Sabakhi an Yazid bin Abdul Asy-Syakhir an Abi Hurairah marfu'an. Wa kadza akhrajahu Ibnu Majah jilid 2 muka 6 wa Ahmad jilid 2 muka 296 292 364 345 dah. Wa Abu Sa'id bin Arabi fi Mu'jamihi 782 min turuq anhi Hammam bih wa hadha isnadu rijaluhu kulluhum thiqat ghairu Farqad hadha wa huwa ahadun zuhadul Basrah. Qala Abu Hatim laysa biqawiyyin fil hadis wa qala an-Nasa'i laysa bithiqah wa qala al-Bukhari fi hadithi manakir kadza fil mizan thumma saqa lahum min manakir hadis hadha awwaluha wa li hadha awradahu Ibn al-Jawzi fil 'Ilal wa qala la yasihu lil hadis tariqun ukhra rawahu Ibn Abi Hatim fil 'Ilal jilid 2 muka 278 min tariq Yahya bin Salam an Utsman bin Muqsam an-Na'im bin al-Mujmar an Abi Hurairah marfu'an bil lafz akdzabul kadhibin as-siyagh thumma qala abi hadha hadithun kadhab wa Utsman huwa al-Bari wa Yahya bin Salam huwa alladhi ruwiya anhu Abdul Hakam Basri wa qa'a ila Misr. Qultu zada fi tarjamatihi min al-jarh wa at-ta'dil fa 155 wa huwa saduq wa amma Daraqutni fadha'afahu wa qala Ibn Adi yaktubu hadithahu ma'a dha'fihi wa amma Utsman al-Bari faqad kadzabahu Ibn al-Ma'in wal Jawzajani fa huwa 'illatun hadha at-tariq wa qad saqa adh-Dhahabi fi tarjamatihi hadha al-hadith wa lahu tariqun thalithun 'an Abi Hurairah rawahu Ibn Adi jilid 2 muka 316 an Muhammad bin Yunus al-Kadimi wa haddatsna Abu Nu'aim al-Fadl bin Dukain qala haddatsna an Ammash an Abi Salih an Abi Hurairah bihi wa qala wal-Kadimi azharu amran min an yahtaju an yubayyina dha'fihi qultu yushiru bidzalika ila annahu kadzdzab wa dha' Walil hadis syahidun akhrajahu Ibn Adi di 2 muka 315 an Muhammad bin Al-Walid bin Aban haddatsana Hadbah qala haddatsana Hammam an Qatadah an Anas marfu'an wa qala wa hadha an Anas bihadha al-isnad batil wa Ibn Al-Walid Al-Qalanisi yad'u al-hadith wal hadith awradahu Ibn Tahir fi tadhkirat al-mawdu'at safhah 15 من طريقين الوالد وقال ابن القيم رحمه الله الحس يرد هذا الحديث فإن الكذب في غيرهم أضعافه فيهم كالرافضة فإنهم أكذب خلق الله والكهان والطريقية والمنجمون وقد تأوله بعضهم على أن المراد بالصباغ الذي يزيد في الحديث ألفاظ تزيينه والصواغ الذي يصوغ الحديث ليس له أصل وهذا تكلف بارد لحديث الباطل وتعقبه الشيخ القاري في موضوعاته صفحة 107 بقوله وهذا غريب منه فإن الحديث بعينه رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة كما في الجامع الصغير قلت وهذا لا شيء فبعد ثبوت ضعف سند الحديث لا مجال للرد به على من انتقده من حديث معناه وإنما يصح مثل هذا التعقيب فيما لو صح سند الحديث وهيهات السلسلة الضعيفة jilid pertama sahih ni 221 muka surat 221. Okey, hadis dalam terus menyembuhkan segala penyakit yang diingini. As-Sakhawi berkomentar, hadis ini adalah batil dan tiada asas. Walaupun ia telah dikemukakan secara bersanad oleh pengarang Tarikh Balkh. Dalam kitab Tarikh Balkh ni ada bersanad ni. Tapi As-Sakhawi kayak sanad setengah mana pun batil dah, garuk, tak ada asas.
Guru kami berkata, guru pada Sakhawi tu, aku tidak menjumpai hadis ini kecuali dalam beberapa buah kitab berbentuk al-ajza'. Jazak ni kitab hadis-hadis bab tertentu lah, dipanggil ajza'. Melalui riwayat Abu Ali bin Ziraq dengan lafaz terung adalah penawar dan tiada sebarang penyakit padanya. Tetapi itu tidak sahih. Aku mendengar beberapa orang hufaz mengatakan ia adalah rekaan orang-orang zindik. Ngaku Islam tapi kafir dah. Rujuk Al-Maqasid Al-Hasanah fi bayan kathir min al-ahadis al-mustahirah al-asinah jilid 1 halaman 178. Okey, contoh lain ialah seperti hadis orang yang paling berdusta ialah tukang-tukang pewarna pakaian dan tukang-tukang pelentur logam. Al-Albani dalam silsilah hadis ad-da'ifah mengomentari hadis ini dengan berkata, hadis ini maudhu', palsu. Ia diriwayatkan oleh At-Tayyalisi dalam musnad beliau, jilid 1 halaman 262. Dengan berkata, Hamam telah meriwayatkan kepada kami daripada Farqad, daripada Yazid bin Abdullah Asy-Syikhir, daripada Abu Hurairah secara marfu'. Siapa ke Nabi kalau kira saya di segi sanad lah. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibn Majah jilid 2 halaman 6, Ahmad jilid 2 halaman 292, 324, 345. Dan Abu Sa'id bin Al-A'rabi dalam Mu'jam beliau jilid 2 halaman 78 melalui beberapa jalur daripada Hammam dengan sanad yang telah disebutkan. Sanad ini kesemua perawinya adalah orang-orang thiqah kecuali Farqad. Seorang je masalah Hammam. Beliau ialah salah seorang orang-orang yang zuhud di Basrah. Orang tak lebar, warak. Abu Hatim berkata beliau tidak kuat dalam hadis. An-Nasi' berkata beliau tidak thiqah. Al-Bukhari berkata di dalam hadisnya terdapat hadis-hadis yang mungkar. Demikianlah yang disebutkan dalam Mizanul I'tidal oleh Az-Zahabi. Kemudian Az-Zahabi mengemukakan hadis-hadis mungkar yang diriwayatkan oleh Farqad. Antaranya ialah hadis ini. Oleh sebab ini Ibn Jauzi telah memasukkan hadis ini dalam kitabnya Al-Ilal. Dan beliau berkata hadis ini tidak sahih. Hadis ada penyakit. Hadis ini punya jalur lain, antaranya ialah yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam Al-Ilal. Al-Ilal ni kitab hadis penyakit ni. Jilid 2 halaman 278 melalui jalur Yahya bin Salam. Daripada Uthman bin Miqsam. Daripada Nu'aim bin Mujammar. Daripada Abu Hurairah secara marfu' sampai kepada Nabi lah sanadnya dengan lafaz orang yang paling berdusta ialah tukang-tukang pewarna pakaian. Selepas mengemukakan riwayat ini, beliau Ibn Abi Hatim berkata, ayahku berkata ini adalah hadis yang bohong. Hadis palsu lah, hadis bohong lah. Uthman itulah Uthman Al-Bari. Dan Yahya bin Salam beliau yang meriwayatkan hadis ini kepada Abdul Hakam, seorang penduduk Basrah yang kemudian berpindah ke Mesir. Aku yang Al-Albani berkata, beliau telah menambahkan beberapa maklumat tentang biografi Abdul Hakam dengan menyebutkan bahawa beliau adalah seorang perawi saduq. Ta'dil yang paling rendah lah. Puji yang paling rendah lah. Rujuk Al-Jarh wa Ta'dil jilid 4 halaman 155. Akan tetapi Ad-Daraqutni mendhaifkannya. Ibn Adi pula berkata, hadisnya boleh ditulis tetapi ia adalah lemah. Uthman Al-Bari pula telah dinyatakan sebagai pendusta oleh Ibn Ma'in dan Al-Jawzaqani. Beliau adalah punca kelemahan bagi jalur ini. Az-Zahabi telah mengemukakan hadis ini di bawah biografi beliau. Biografi Uthman Al-Bari. Hadis ini mempunyai jalur ketiga daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Adi jilid 2 halaman 319. Daripada Muhammad bin Yunus Al-Qudaimi. Beliau berkata, Abu Nu'aim Al-Fadah bin Dukain telah meriwayatkan kepada kami, Al-Amash telah meriwayatkan kepada kami daripada Abu Salih daripada Abu Hurairah. Ibn Adi berkata Al-Qudaimi adalah seorang perawi tidak perlu lagi jelaskan kelemahannya. Aku yang Al-Albani berkata beliau ingin mengisyaratkan dengan kata-kata ini bahawa Al-Qudaimi adalah seorang pendusta dan perekat hadis. Itu maksudnya. Hadis ini juga punya syahid yang diriwayatkan oleh Ibn Adi jilid 2 halaman 315. Ada sokongnya dah. Daripada Muhammad bin Al-Walid bin Aban, beliau berkata khutbah menceritakan kepada kami. Hammam meriwayatkan kepada kami daripada Qatadah daripada Anas secara marfu'. Sampai kepada Nabi dah. Ibn Adi berkata riwayat dengan sanad ini daripada Anas adalah batil. Sanad tu batil dah. Bukan hadis lagi, sanad tu karut dah. Sanad hadis. Ibn Walid Al-Qalanasi mereka hadis ini dah. Hadis ini maksudnya dia reka sanad tu nampak comel tapi reka palsu lah. Ada kaedah lah. Ni tak bertemu kogan kau tak. Tak logik lah.
Hadis ini juga dikemukakan oleh Ibn Tahir dalam Tazkiratul Mawdu'at halaman 15 melalui dua jalur pertama yang telah disebutkan. Ibn Qayyim berkata panca indera cukup untuk menolak hadis ni. Ibn Qayyim kata tak payah cakap sanad ke apa, tengok logik pun padan dah, nampak dah. Sesungguhnya perbuatan berdusta atas nama hadis didapati berlipat kali ganda pada setengah golongan, berbanding setengah golongan yang lain. Contohnya adalah golongan Rafidah. Sesungguhnya mereka adalah golongan yang paling banyak berdusta. Begitu juga golongan tukang-tukang ramal, tukang-tukang tilik dan tukang-tukang ahli nujumnya. Astrologi, bukan astronomi, astrologi ni. Sebahagian golongan cuba mentakwil hadis ini dengan mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan as-sibagh dalam hadis ini ialah orang yang menambah-nambah ke dalam hadis lafaz-lafaz bagi mengindahkannya. Sementara as-sawagh pula ialah orang yang menyeraka-reka hadis yang tidak ada asal sama sekali dia. Itu istilah-istilah lah. As-sibagh ni, ia tambah lafaz-lafaz lah. Nak tambah, nak suruh nampak menarik hadis ni. As-sawab pula, ke hadis tak ada asal-asalnya. Sebenarnya pentakwilan seperti ini adalah salah satu usaha dan percubaan yang sia-sia terhadap hadis yang batil. Yang ada setengah tu nak benar hadis ni, dia cuba takwil. Bersangka baik dengan hadis palsu. Ni menyakit juga macam hadis Nur Muhammad ke apa. Tok kita sangka baik dengan hadis palsu ni. Jadi hadis ni, dia takwil hadis yang dia membenarkan hadis-hadis palsu tu. Kadang untuk membenarkan hadis palsu tu, ditakwil hadis yang sahih. Ini menyakit dia. Tak perlu pun takwil-takwil, percubaan sia-sia dah. Mula Al-Qari telah mengkritik usaha ulama-ulama seperti ini untuk usaha tersebut. Seperti ini dalam Al-Mawdu'at, halaman 108 dengan berkata, ini adalah satu penafsiran yang aneh. Sesungguhnya hadis yang sama ini telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majah daripada Abu Hurairah sebagaimana dalam Jami' As-Saghir. Aku berkata, mula Al-Qari, ini adalah satu usaha yang tidak berfaedah. Nak betul hadis ni, palsu ni. Aku berkata ini adalah satu usaha yang tidak berfaedah. Setelah hadis ini telah sabit kelemahan sanadnya, maka tidak ada ruang lagi untuk mengkritik orang yang melemahkannya dengan mencuba mentakwilkan maknanya. Cuba takwil juga dah. Perbuatan seperti ini hanya sesuai jika sebuah hadis ini itu sahih sanadnya. Nak takwil makna pun dah. Tapi hadis itu amat jauh sekali. Lemah sangat dah. Rujuk silsilah hadis ad-dha'ifah wal mawdu'ah jilid 1 halaman 201 tu contoh perbahasan yang dirujuk pada kitab As-Sakhawi dan silsilah hadis as-sahihah ad-dha'ifah Syekh Albani. Itu bercanggah dengan kenyataan itu. Usul kaedah yang kedua lah. Bercanggah dengan kenyataan dan pengalaman manusia. Okey, yang ketiga lah. Usul kaedah yang ketiga, mengemukakan sesuatu tidak masuk akal bagi menarik perhatian orang ramai dah. Nak tarik supaya orang ni cerita pelik-pelik suka lah tak. Zikir dan din-din-din-du dah. Nak semut zikir ke apa dah. Pelik-pelik tu sedap dengar. Padahal tu karut tetap mana punca dah. Jadi orang ni, kadang-kadang, ustaz selebritinya, hak pelik-pelik cerita tu dia suka lah. Perangai manusia dah. Contohnya adalah seperti hadis yang disebutkan dan dikomentar oleh Sakhawi dalam Al-Maqasid Hasanah. Lau kana al-arza rajulan lakana haliman. Al-Maqasid Al-Hasanah jilid 1 safhah ni, surat 185. Seandainya beras al-arza adalah seorang manusia, lakana haliman. Pasti beliau adalah seorang yang lemah lembut dan penyabar dah, lakana haliman. Lembut dan penyabar. Kalau beras tu manusia, mesti dia ialah seorang yang lemah lembut dan penyabar. Rujuk Al-Maqasid Al-Hasanah fi bayan katsir min al-ahadits Mushtahirah al-Aisinah jilid 1 halaman 185. Hadis ni palsu, tak masuk akal dah, berah jadi manusia ni. Yang keempat, janji pahala besar. Kerana sesuatu amalan yang kecil dan remeh-temeh. Contohnya sembahyang raghaib, sembahyang malam nisfu Sya'ban dan lain. Pahala sangat besar pula dah. Lawai pula. Nak lawai hadis. Solat Lailatul Qadar. Wa misla man salat duha kadza wa kadza raka'atan a'tiya thawaba 70 nabiyyan. Kadza min al-mukhtaliq ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun man igtasala yawm al-jum'ati bi niyyati wa khasyati kataballahu lahu bi kulli sya'ratin nuran yawm al-qiyamah wa rafa'a lahu bi kulli qatratin darajatan fil jannati min ad-darri wal yaqut waz zubarjad baina kulli darajatain masiratu 100 'am. Wahwa min wudi'a Umar bin Sabah Al-Kadzab Al-Khabith. Kashf Al-Khafa jilid 2 halaman safhah 412. 412.
Okay, Al-Ajluni dalam kitabnya Kashful Khafa wal Muzil al-Libas berkata, antara contoh hadis palsu lagi ialah hadis barang siapa melakukan salat duha dengan sekian-sekian rakaat, nescaya akan diberikan pahala 70 orang Nabi. Sembahyang duha boleh pahala 70 orang Nabi dah. Tak logik dah. Demikian juga termasuk hadis yang direka-reka atas nama Rasulullah SAW ialah hadis barang siapa mandi pada hari Jumaat dengan niat dan ketakutan kepada Allah SWT, nescaya Allah mengganjarkan bagi setiap helaian bulunya satu cahaya pada hari kiamat. Dan diangkatkannya untuknya satu darjat dalam syurga. Daripada berlian dan permata bagi setiap tetesan air. Antara setiap darjat itu jauhnya adalah sejauh perjalanan 100 tahun. Hadis ini ada rekan Umar bin Syubah, seorang pendusta besar yang keji dia. Direka oleh Umar bin Syubah. Kashful Khafa wal Muzil al-Bas, jilid 2 halaman 412. Jadi hadis ini lebih kurang hak cerita hadis mandi junub selepas zina dengan mut'ah lah, atas nama menikah mut'ah lah. Pahala besar lebih kurang gini. Kita tengok ni lebih kurang pokok Syiah dengan pokok Sufi ni yang mereka-reka hadis-hadis palsu. Yang kelima, janji hukumannya berat atau azab yang besar kerana kesalahan yang kecil. Ni pun tanda hadis terpalsu. Nak kena hadis terpalsu, telajak besar ancaman dia. Contoh, man takallama bi kalimid dunya fil masjidi ahbatallahu amaluhu. Wa fi riwayati a'malihi 40 sanah. Qala as-Saghani mawdu' wa qala al-Qari wa huwa kadhalika li'annahu batil mabniun wa ma'na. Mabna wa ma'na. Intaha Kashful Khafa jilid 2 halaman safhah 240. Okey, barang siapa bercakap-cakap tentang dunia dalam masjid. Dulu saya ingat dalam masjid dulu tepek pun ni dah. Surah saya ke masjid sekolah tak ingat ada dulu dah. Barang siapa bercakap-cakap tentang dunia dalam masjid, nescaya Allah akan hapuskan segala amalannya. Habis licin pahala amalannya habis. Okey, cakap tentang dunia dalam masjid. Dalam setengah riwayat segala amalannya selama 40 tahun tak terima dah. As-Saghani berkata hadis ni maudhu', hadis ni palsu tu. Mula Al-Qari berkata memang benar pun yang maudhu', memang pasti palsu dah. Kerana ia adalah hadis yang batil dari sudut makna dan lafaznya. Makna pun dah batil, karut, lafaz pun karut dah. Ini nak kenal gitu ni kaedah yang telah disebutkan oleh ulama dah. Ni melampau lah sangat dah. Sedangkan Nabi ni biasa nak perai lah dunia perkara lain, bicara dalam masjid pun ada dah. Bahkan ada sahabat-sahabat minta utai dalam masjid dah. Balas dalam masjid ke minta utai dah. Tak ada Nabi kata batal lah pahalamu, amalanmu tak boleh terima 40 tahun ke apa tak disebut dah. Tu hadis sahih. Hadis palsu ni melampau-lampau ancaman dia. Ruja' al-Maqasid al-Hasanah fi bayan kathir min al-ahadith al-mustahira ala al-sinah jilid 1 halaman 185. Kaedah yang ke-6. Usul atau kaedah ke-6. Hadis-hadis yang menyatakan kelebihan minyak tertentu. Seperti hadis di bawah ini. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu dahnil banafsah ala sa'iril adhan ka fadli ala sa'iril khalqi. Baridun fi sayf, harun fi syita. Al-Mawdu'at jilid 3 safhah muka surat 65 dah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id bila berkata, Rasulullah SAW bersabda, kelebihan minyak bunga kembang pagi. Kelebihan minyak bunga kembang pagi berbanding semua minyak-minyak lain adalah seumpama kelebihanku. Kelebihan Nabi lah berbanding semua makhluk yang lain. Ia sejuk ketika musim panas dan panas ketika musim sejuk. Hadis ini dikemukakan oleh Ibn Jauzi dalam Mawdu'at jilid 3 halaman 65. Ini seolah hadis direka oleh jual minyak bunga. Minyak tu lah bunga kembang pagi. Manafsahnya. Yang ketujuh, hadis-hadis yang menyatakan kelebihan bunga-bunga tertentu seperti bunga ros. Contohnya adalah seperti hadis yang disebutkan oleh Al-Ajluni dalam Kashful Khafa wal Muzil al-Bas. Sebab innal warda khalaqa min araqin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau min araqil buraq qala an-nabiy la yahsah. Qala al-Hafiz Ibn Hajar mawdu' wa sabaqahu Ibn Asakir. Kashful Khafa jilid 1 safhah muka surat 285. Jadi 258. Bahawa bunga ros diciptakan daripada peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau daripada buraq. Al-Ajluni berkomentar, An-Nawawi berkata hadis ini tidak sahih. Nawawi kata tidak sahih saja. Ada setengah orang ni guna tidak sahih hendak boleh pakai lagi tidak.
Kena perhati molek. Setengah ulama dia sebut tidak sahih. Dan maksudnya palsu. Perhati molek. Al-Hafiz Ibn Hajar sekarang ni berkata hadis ni maudhu' tu. Ibn Hajar ni lembut juga dah. Tidak kerah mana. Dia kata palsu tu. Demikian juga disebutkan oleh Ibn Sakir pun kata palsu dah. Rujuk Kashful Khafa' wa Muzil Al-Bas jilid 1 halaman 248. Usul yang ke-8. Kelebihan membela burung merpati atau ayam. Contohnya adalah seperti hadis yang disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Di bawah bab memelihara burung merpati dalam rumah untuk mengelak gangguan syaitan. Pera air dalam rumah, syaitan tak masuk dah. Banyak kita ni sekat mana. Tengoklah. Apa nak? Kelebihan membela burung merpati atau ayam. Contohnya ada hadis yang disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam Mawdu'at. Di bawah bab melihara burung merpati dalam rumah untuk mengelak gangguan syaitan. Babu ittikhadul hamam fil baiti lidaf'i syayatin. Anba'ana Abu Mansur Abdul Rahman bin Muhammad anba'ana Abu Bakrin Ahmad bin Ali bin Thabit anba'ana qala anba'ana Muhammad bin Ali bin Fathani qala anba'ana Ali bin Umar Al-Hafiz qala hadatsna Abu Talha Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim qala hadatsna Ziyad bin Yahya Abu Khattab qala hadatsana Muhammad bin Ziyad qala hadatsna Maimun bin Mihran an Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhidhu al-hamama al-maqasisa fa innahu yulhi al-jinna an sibyanikum. Hadha hadithun mawdu' wal muttaham bihi Muhammad bin Ziyad wa qad dzakarna anifan annahu kana yad'u al-hadith. Al-Mawdu'at jilid 3 safhah 11 hingga 12 dah. Buka surat 11 hingga 12. Bab an-nahyi 'an al-khidab bis-sawad anba'ana Abdul Rahman bin Muhammad anba'ana qala anba'ana Abdul Samad bin Ma'mun qala anba'ana Ibn Najih qala hadatsana Al-Baghawi qala hadatsana Hashim bin al-Harith Ar-Ramadi qala hadatsana Abdullah bin Amr an Abdul Karim an Ibn Umar an Ibn Jubair an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakunu qaumun fi akhir az-zaman يخضبون بهذا السواد كحواسل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال الباغي قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا عبيد الله بإسناده نحوه عن ابن عباس ولم يرفعه. هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتهم به عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية البصري. قال أيوب السختياني والله إنه لغير ثقة. قال هي ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل ليس بشيء يشبه المتروك. وقال الدرقطني متروك. واعلم أنه قد خضب جماعة من الصحابة بالسواد منهم الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وخلق كثير من التابعين. وإنما كره قوم لما فيه من التدليس فأما أن يرتقي إلى درجة التحريم إذ لم يدلسوا فيجب فيه هذا الوعيد فلم يقل بذلك أحد ثم نقول على التقدير الصحة يحتمل أن يكون المعنى لا يرجون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم أو اعتقاد لا لعلة الخضاب ويكون الخضاب سيماهم فرفعهم بالسيما كما قال في الخوارج سيماهم التحليق وإن كان التحليق الشعر ليس بحرام. الموضوعات جلد 3 muka surat صفحة 55. باب في الديك الأبيض فيه عن أنس وأبي هريرة وأبي زيد فأما حديث أنس قال أنبأنا علي بن أحمد الموحد قال أنبأنا هناد بن إبراهيم النسفي قال حدثنا أبو الحسن بن عبد الجبار بن محمد القاضي قال حدثنا الزبير بن عبد الوحيد. وأما حديث أبي هريرة فروي عن عبد الله بن جعفر أبو علي المدني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الديك الأبيض صديقي وصديق صديقي وعدوه عدوي. وأما الحديث أبي زيد فروى أبو بكر البرقي حدثنا قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عبد الله بن عبد العزيز القرشي
An Abi Zaid al-Ansari qala qala Rasulullah SAW ad-diqul al-bayadu sadiqi wa sadiqu sadiqi wa adu Allah. Wa kana Rasulullah SAW yubayyituhu ma'ahu fil baiti wa qad rawa lana hadha al-hadith maqtu'an. فأنبأنا عبد الخالق بن عبد الصمد قال أنبأنا أبو الحسين بن النقور قال أنبأنا أبو طاهر المخلصي قال حدثنا البغوي قال حدثنا أبو روح البلدي قال حدثنا أبو شهاب عن طلحة بن زيد عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الديك الأبيض صديقي وعدو الله يهرس دار صاحبه وسبع دور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيته معه في البيت. هذه الحديث ليس فيها شيء صحيح. أما الطريق الأول فإن يحيى بن عنبسة كذب وقال سبق الجرح فيه في مواضع وقال ابن حنبل هو الدجال يضع الحديث لا يحل الرواية عنه. وأما الثاني فإن أبا علي بن المديني قال فيه يحيى بن معين ليس بشيء وقال النسائي متروك. وأما الثالث فقال يحيى عبد الله بن عبد العزيز ليس بشيء وقال ابن حبان اختلط بآخره فكان يقلب الأسانيد ولا يعلم ويرفع المراسل فاستحق الترك. وأما محمد بن مهاجر فقال ابن حبان كان يضع الحديث على الثقة. وقد روي حديث أبي زيد أبو بكر الخطيب من طريق أيوب بن عتبة ثم ضعف أيوب وقال لا يصح متن هذا الحديث ولا إسناده. وأما الحديث خالد بن معدان فمقطوع ففيه طلحة بن زيد قال النسائي متروك الحديث. وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج بخبره. الموضوعات juzuk ketiga surat 4 dan 5. Okay, Abu Mansur Abdul Rahman bin Muhammad meriwayatkan kepada kami katanya Abu Bakar Ahmad bin Ali meriwayatkan pada kami katanya Muhammad bin Ali bin Fatah meriwayatkan pada kami katanya Ali bin Umar Al-Hafiz meriwayatkan pada kami katanya Abu Talha Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim meriwayatkan pada kami katanya Ziyad bin Yahya Abdul Khattab meriwayatkan kepada kami katanya Muhammad bin Ziyad meriwayatkan kepada kami katanya Maimun bin Mihran meriwayatkan kepada kami daripada Ibn Abbas. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, peliharalah burung merpati yang terputus sayapnya ini kerana sesungguhnya ia dapat memelihara anak-anak kecil kamu daripada gangguan jin. Jadi tangkar dah. Burung merpati tu jadi tangkar dah. Elok jin berpera burung merpati. Ibn Jauzi berkata ini adalah hadis maudhu' ada palsu. Muhammad bin Ziyad adalah perawi yang tuduh mereka-reka hadis ini. Kami telah menyebutkan sebelum ini bahawa beliau seringkali mereka hadis. Muhammad bin Ziyad ni. Rujuk Al-Mawdu'at jilid 3 halaman 11 hingga 12. Antara contoh lain lagi ialah hadis yang dikemukakan oleh Ibn Jauzi juga dalam Al-Mawdu'at. Di bawah bab larangan mewarnakan rambut dengan inai hitam. Bab larangan mewarnakan rambut dengan inai hitam. Abdul Rahman bin Muhammad telah meriwayatkan pada kami. Katanya Abdul Samad bin Al-Ma'mun telah meriwayatkan pada kami. Katanya Ibn Najah telah meriwayatkan pada kami. Katanya Al-Baghawi telah meriwayatkan pada kami. Katanya Hashim bin Al-Harith Al-Ramadi telah meriwayatkan pada kami. Katanya Abdullah bin Amr telah meriwayatkan pada kami. Daripada Abdul Karim daripada Ibn Jubair daripada Ibn Abbas daripada Nabi SAW. Baginda bersabda akan datang satu golongan di akhir zaman, mereka mewarnakan rambut mereka dengan inai hitam seperti tembolok-tembolok burung merpati. Mereka tidak akan mencium bau syurga. Siapa dia buat inai hitam tak bau syurga nana. Al-Bawi berkata Abdul Jabbar bin Asim telah menceritakan kepada kami. Katanya Ubaidullah telah mencerita kepada kami dengan sanad yang telah disebutkan daripada Ibn Abbas. Tetapi beliau tidak memarfu'kannya kepada Nabi lah. Tak sampai ke Nabi dia. Ibn Jauzi mengomentari hadis ini dengan berkata ini adalah hadis yang tidak sahih daripada Rasulullah SAW. Ibn Jauzi kata tak sahih. Dengan maksud berat tu bukan tak sahih saja dah. Abdul Qarim bin Abil Mukharik adalah orang yang tertuduh mereka-reka hadis ini. Ada Abdul Qarim bin Abil Mukharik. Kunyahnya ialah Abu Umayyah, seorang penduduk Basrah. Ayub As-Sakhtiyani berkata demi Allah, sungguhnya beliau adalah seorang yang sangat tidak thiqah. Yahya berkata beliau tidak boleh dipakai. Ahmad bin Hanbal berkata beliau tidak boleh dipakai. Hampir menyerupai perawi yang matruk. Tertuduh dusta. Al-Darqutni berkata beliau ialah perawi yang matruk. Tertuduh dusta lah. Diketahuilah sungguhnya sekumpulan daripada para sahabat telah mewarnakan rambut mereka dengan inai hitam. Ramai sahabat ni memang mewarnakan rambut mereka dengan inai hitam. Tanpa masuk perai apa dah.
Antara mereka ialah Hasan, Husain dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian juga sekumpulan ramai daripada para tabi'in pun ina warna hitam rambut mereka masing-masing. Cucu Nabi Hasan Husain ni. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat besar. Okay, sebagian ulama menganggapnya makruh kerana ia mengandungi penipuan dan melirukan. Pengeliruan ni. Adapun menghukumnya sebagai haram ketika tidak ada sebarang penipuan dan pengeliruan lalu termasuk dalam ancaman disebutkan dalam hadis, maka ini tidak ada disebutkan oleh mana-mana ulama. Kalau haram kerana tipu tu memang lah nak keliru dah. Tapi kalau tidak sepasal tu tak nak kata haram payah lah. Sekiranya hadis ini terima sebagai sahih sekalipun, kemungkinan mereka tidak dapat mencium bau syurga kerana perbuatan tertentu. Jadi dilakukan oleh mereka atau kepercayaan tertentu yang dipercayai mereka. Sementara inah hitam ini itu adalah tanda mereka. Kalau ada pun logik terima juga. Ada unsur lain dah. Sama ada nak dusta, tipu ataupun i'tiqad yang salah, keyakinan yang salah. Barulah kita kata tak boleh haram lah. Maka diperkenalkan mereka dengan tanda mereka itu bukan semata-mata kerana inah hitam yang menjadi sebab kepada ancaman yang disebutkan kalau terima hadis itu. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW tentang golongan Khawarij, tanda mereka adalah mencukur kepala mereka. Jadi orang Khawarij ni botak kepala dah. Itu geng-geng juga lah zaman dulu. Memang Syekh Muhammad Wahab tu geng-geng dia tu botak kepala dia setengah dah. Tapi dia kata tidak arah, tidak jadi kemestian. Tapi ramai apa dia ni. Pengaji pondok dulu dah botak kepala dah. Akan tetapi mencukur botak kepala bukanlah satu perbuatan yang haram. Tak ada ijma', tak ada kata haram botak kepala ni. Tapi kalau botak sebelah, bias sebelah tu boleh lah jadi haram dah. Tapi kalau botak belakang tak ada kata haram. Rujuk Al-Mawdu'an jilid 3 halaman 55. Dia bukan masalah haram, masalah tanda saja. Kalau nak terima tapi tak terima karut ada tu. Jadi secara umumnya hadis tu batil lah. Dia ancaman siapa tak bang syurga nak ke United tu karut dia. Okay, antara contoh lain lagi. Takkanlah Hasan Husain cucu Nabi tak bang syurga. United. Okey, antara contoh lain lagi yang disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam Al-Mawdu'at ialah hadis yang beliau bawakan di bawah bab mengenai ayam jantan putih. Ayam jantan putih. Beliau berkata dalam bab ini terdapat hadis daripada Anas, Abu Hurairah dan Abu Zaid. Adapun hadis Anas, Ali bin Ahmad Al-Muwahhid telah meriwayatkannya kepada kami, katanya Hanad bin Ibrahim An-Nasafi. Telah meriwayatkannya kepada kami, katanya Abdul Hasan bin Abdul Jabbar bin Ahmad Al-Qadi. Telah meriwayatkannya kepada kami, katanya Al-Zubair bin Abdul Wahid telah meriwayatkannya kepada kami. Sementara hadis Abu Hurairah, Abdullah bin Ja'far Abu Ali Al-Madini telah meriwayatkannya daripada Suhail bin Abi Saleh. Daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, ayam jantan putih adalah temanku dan teman kepada temanku dan musuhnya adalah musuhku. Hadis Abu Zaid pula Abu Bakar Al-Barqi telah meriwayatkannya, katanya Ibnu Abi Sari telah meriwayatkannya pada kami, katanya Muhammad bin Humair telah meriwayatkan pada kami, katanya Muhammad bin Muhajir telah meriwayatkan pada kami daripada Abdullah bin Abdul Aziz Al-Qurashi, daripada Abu Zaid Al-Ansari. Katanya Rasulullah SAW bersabda, ayam jantan putih adalah temanku dan teman kepada temanku dan musuh kepada musuh Allah. Dah. Baik ayam jantan putih. Kalau tak baik jadi musuh Allah. Dan Rasulullah SAW sering membawa ayam jantan putih bermalam bersama-sama baginda dalam rumah baginda. Bila ada ayam. Dah. Tahulah dah. Dah. Hadis ini juga telah diriwayatkan kepada kami secara maqtu' terputus. Iaitu melalui riwayat Abdul Khaliq bin Abdul Samad. Beliau telah meriwayatkannya pada kami, katanya Abu Tahir Al-Mukhallis telah meriwayatkan kepada kami, katanya Al-Baghawi telah meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Rauh Al-Baladi telah meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Syihab telah meriwayatkan kepada kami daripada Talha bin Zaid, daripada Al-Awas bin Hakim, daripada Khalid bin Mi'dan. Katanya Rasulullah SAW bersabda, ayam jantan putih adalah temanku dan musuh kepada musuh Allah. Ia menjaga rumah tuannya 7 buah rumah. Dan Rasulullah SAW sering membawanya bermalam bersama dalam rumah baginda. Ibn Jauzi berkata hadis ini tidak ada satu pun daripadanya sahih. Lalu pertama yang kami sebutkan dalamnya terdapat perawi bernama Yahya bin Ambasah, seorang pendusta besar. Ada pendusta besar dia. Kami telah sebutkan celaan para ulama terhadap beliau di beberapa tempat dalam kitab ini. Ibn Hibban berkata beliau seorang pendusta besar dan mereka-reka hadis. Tidak halal meriwayatkan hadis daripada apa dia ni? Daripada Yahya bin Ambasah ni. Jadi kedua pula daripada perawi bernama Abdullah bin Abdul Aziz. Yahya berkata Abdullah bin Abdul Aziz seorang yang tidak boleh dipakai. Ibn Hibban berkata bila telah
telah celaru di akhir hayatnya. Maka beliau telah menukar sanad-sanad dalam keadaan tidak menyedarinya dah. Nyanyuk dah, celaru dah. Beliau juga marfu'kan hadis yang mursal. Oleh sebab itu beliau sepatutnya ditinggalkan. Demikian juga dengan Muhammad bin Muhajir. Ibn Hibban berkata beliau sering mereka hadis atas nama perawi perisiqah. Muhammad bin Muhajir ni. Tak tahu lah Muhammad bin Muhajir daripada golongan Habib. Tak tahu dah. Tapi Muhammad bin Muhajir ni Ibn Hibban kata perawi mereka hadis atas nama perawi perisiqah. Abu Bakar Al-Khatib telah meriwayatkan hadis Abu Zaid melalui jalur Ayub bin Utbah. Kemudian beliau telah mendaifkan Ayub dan berkata hadis ini tidak sahih dari sudut matan dan juga dari sudut sanad. Tak sahih belaka dah. Sisihkan dengan hadis pun tidak sahih, karut, sanad pun karut, tak sahih. Adapun hadis Khalid bin Ma'dan, ia adalah hadis maqtu', hadis putus. Dan di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Talha bin Yazid. An-Nasa'i berkata hadisnya ditinggalkan. Ibn Hibban pula berkata tidak halal berhujah dengan hadisnya. Rujak Al-Mawdu'at jilid 3 halaman 4 hingga 5. Sekat mana kita nak pergi ya? Lagi 9 dah. Kaedah yang ke-9, usul yang ke-9, nak kena hadis dhaif dan palsu ni. Semua riwayat tentang larangan menebang pokok bidara adalah maudhu'. Potong pokok bidara, larangan tebal pokok bidara tu maudhu'. Kecuali sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Iaitu hadis ini ya, boleh terimalah. Qala hadatsana Nasr bin Ali, qala akhbarana Abu Usamah an Ibn Juraysh an Uthman bin Abi Sulaiman an Sa'id bin Muhammad bin Jubair min Mut'im an Abdullah bin Habshi qala Rasulullah SAW man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu fin nar. Su'ila Abu Daud an ma'na hadzal hadits faqala hadzal hadits mukhtasar. Yani man qata'a sidratan fi falatin yastazillu biha bin as-sabil wal bahaimu 'abathan wa zulman bighairi haqqin yaqulu lahu fiha sawwaballahu ra'sahu fin nar. قال حدثنا مخلد بن خالد وسلمة يعني ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Sunan Abi Daud jilid ke-13 muka surat 480. Nasr bin Ali telah meriwayatkan kepada kami katanya Abu Usamah telah meriwayatkan kepada kami daripada Ibnu Juraysh, daripada Uthman bin Abi Sulaiman, daripada Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im, daripada Abdullah bin Habshi. Katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menebang pokok bidara, nescaya Allah memenggal kepalanya dalam api neraka. Hadis ni lah. Abu Daud ditanya tentang makna hadis ini, beliau berkata hadis ini diringkaskan daripada hadis yang lebih panjang. Nak mengaji hadis lain pula. Hadis ni pendek. Tak siapa masuk lagi. Maknanya ialah barang siapa menebang pokok bidara di padang pasir, di mana para musafir dan binatang-binatang menjadikan pokok itu sebagai tempat berteduh tanpa sebab dan secara zalim, tanpa kebenaran pada pokok tersebut. Nescaya Allah memenggal kepalanya pada dalam api neraka. Makhlad bin Khalid dan Salamah bin Syabib telah meriwayatkan pada kami, mereka berdua berkata, Abdul Razak telah meriwayatkan kepada kami, katanya Ma'mar telah meriwayatkan pada kami daripada Uthman bin Abi Sulaiman, daripada seorang daripada Bani Thaqif, daripada Urwah bin Al-Zubair. Beliau memarfu'kan hadis ini kepada Nabi SAW dengan lafaz yang maknanya seperti telah disebutkan. Seperti Sunan Abi Daud jilid 13 halaman 40. Hadis tu ada kuat sikit sanad tu perlu takwil lah. Tapi hadis lain memang palsu belaka dah. Hal lain tebal pokok bidara. Usul yang ke-10 dah. Kaedah yang ke-10. Hadis-hadis tentang kelebihan inai semuanya dhaif atau maudhu' atau palsu, kelebihan inai dah. Kecuali hadis menganjurkan supaya berkhidab dengan inai dan khatam dan hadis tersebut berikut seperti dia. Ni hadis yang boleh diterima. Lain dhaif dan palsu dah. Wa an Abdullah bin Amr anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sayyidu raihani ahli al-jannati al-hanna. Rawah Tabrani wa rijaluhu rijalus sahih khala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal wa huwa thiqatun ma'mun. Majmu'uz Zawaid jilid ke-5 muka surat 157. Daripada Abdullah bin Amr bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu wangian ahli syurga ialah inai.
Al-Hatami berkata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tabrani. Perawi-perawinya adalah perawi sahih kecuali Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah perawi yang siqah dan tidak dibimbanginya. Ma'mun. Majmu' Zawaid wa Manba' Al-Fawaid jilid 5 halaman 107. Ini yang kuat dia. Dia kata penghulu wangi ahli syurga ialah hina dia. Kuat sikit lah boleh pakai lah. Nah. Hal lain tu semuanya dhaif dan palsu. Yang ke-11 riwayat tentang Nabi Muhammad SAW mandi dalam bilik mandi air panah. Hammam. Nabi mandi ramai-ramai hammam dia. Dan melupurkan kapur untuk menghilangkan bulu-bulu di tubuh baginda SAW. Tu hadisnya dhaif dan palsu juga dah. Yang ke-12 bercanggah dengan riwayat yang sahih lagi sahih. Seperti orang yang bernama Muhammad Ahmad tidak akan masuk neraka dan lain-lain. Ini tidak sahih. Bercanggah dengan riwayat. Contohnya ialah seperti hadis di bawah dah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqafu 'abdan baina yaday Allah azza wa jalla fayamuru bihima ila al-jannati fayaqulani rabbana bima istahalana al-jannata wa lam na'mal 'amalan tujazina bihi al-jannah fayaqulu Allah azza wa jalla lahumā 'abdayya udkhula fa inni alaitu ala nafsi an la yadkhulan nar man ismuhu Ahmad wala Muhammad. Hadha hadithun la asla lahu. Al-Mawdu'at jilid ke-1 muka surat 157. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang hamba dihadapkan dalam keadaan berdiri di hadapan Allah Taala. Lalu kedua-dua mereka diperintahkan supaya dimasukkan ke dalam syurga. Mereka berdua pun berkata, wahai Tuhan kami, dengan apakah kami layak masuk syurga? Sedangkan kami tidak pernah melakukan amalan yang dengannya engkau membalas syurga buat kami. Tak ada lah. Tak ada amalan apa ni. Allah berkata kepada mereka berdua, wahai hambaku, aku bersumpah dengan diriku bahawa tidak akan masuk api neraka sesiapa yang bernama Ahmad atau nama Muhammad. Ibnul Jauzi berkata, inilah hadis yang tiada asal baginya. Hadis palsu lah. Rujuk Al-Mawdu'at jilid 1 halaman 107. Asal nama Nabi nama Ahmad atau nama Muhammad masuk syurga, tak masuk neraka. Ni hadis palsu dah. Yang ke-13. Bercanggah dengan ayat Quran yang terang dah. Seperti hadis-hadis yang menyebutkan tentang tarikh kiamat akan berlaku atau umur dunia. Ada buku dah Mesir buat dah. Ulama Mesir. Umur umat Islam dah, umur umat apa dah. Jadi dia ambil Imam Suyuti lah ada berhujah dah. Itu hadis palsu, tak boleh berhujah sepatutnya dah. Umur dunia. Dan Isra' Mi'raj bermula dari rumah Ummah Hani dan lain-lain. Itu adalah bercanggah dengan Quran. Sebab dalam Quran sebut, Subhanallazi asra bi'abdihi lalu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna fihi haulahu. Jadi, ayat tu cerita-cerita Allah menjalankan daripada Masjidil Haram, bukan daripada rumah Ummah Hani. Lepas ada setengah ta'wil, macam-macam pendapat fiqh ke apa, tak boleh. Pasal bercanggah. Kena terima hak zahir dulu hadis ni. Dalam Quran. Terima zahir dulu ayat Quran. Nak takwil-takwil kena ada hujah yang kuat. Yang ke-14, bercanggah dengan akal yang sihat dan sejahtera. Contohnya ialah hadis. Inna Allah azza wa jalla khalaqal farasa fa'ajraha faburiqat fa'araqat thumma khalaqa nafsahu minha. Hadha hadithun la yashukku fi wad'ihi wa ma wada'a misla hadha muslimun. وإنه لا من أركيل الموضوعات وأدبارها وإذا هو مستحيل لأن الخالق لا يخلق نفسه وقد اتهم علماء الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن سجاع الموضوعات jilid 1 muka surat 105. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kuda, lalu Allah membuatnya berlari, lalu kuda itu pun berpeluh, kemudian Allah menciptakan dirinya daripada peluh tersebut. Allah cipta daripada kuda. Ibn Jauzi berkata hadis ini tidak diragui lagi kepalsuannya. Hadis seumpama ini tidak direka oleh seorang Muslim pun. Orang kafir reka ni. Sesungguhnya ini antara hadis maudhu' yang paling rapuh dan paling teruk isi kandungan hadis. Kerana ia adalah mustahil sama sekali. Pencipta tidak mencipta dirinya sendiri. Ulama hadis telah menuduh Muhammad bin Syuja' sebagai orang yang bertanggungjawab mereka reka hadis ini. Rujuk Al-Mawdu'at jilid 1 halaman 105. Usul yang ke-15, kaedah yang ke-15 nak kena hadis demah dan palsu. Iaitu hadis-hadis yang menyebut Aisyah dengan Humairah, kebanyakannya maudhu' ataupun dhaif. Kecuali hadis berikut sahaja, kerana ia adalah hadis sahih. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dakhala al-habashatul masjida yal'abuna faqala li ya Humairah
atuhibbina an tanzuri ilaihim faqultu na'am. Faqama bil babi wajituhu fawada'tu dhaqani ala atiqahu fa asnadtu wajhi ila khaddihi. قالت ومن قالهم يومئذ أبا القاسم طيبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك فقلت يا رسول الله لا تعجل فقام لي ثم قال حسبك فقلت لا تعجل يا رسول الله قالت وما لي حب النظر إليهم ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. As-Sunan Al-Kubra An-Nasa'i jilid kelima muka surat 307 dan hingga 308. Daripada Aisyah isteri Nabi SAW bila berkata, orang-orang Habasyah telah memasuki masjid sambil bermain lah. Masuk masjid nak main, pesta lah, pertunjukan. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Humairah, adakah engkau ingin melihat mereka bermain-main? Ada pesta. Aku menjawab, ya, baginda berdiri di pintu. Dan aku pun datang kepada baginda. Aisyah jumpa Nabi lah. Nabi sebut, ya Humairah. Tu dah, wahai Humairah. Wahai semerah. Yang kemerah-merahan. Dan aku letakkan daguku di atas bahu baginda dan aku sandarkan mukaku ke pipi baginda. Aisyah berkata, semenjak hari itu mereka menyebut baginda dengan Tayyib. Kemudian baginda berkata, cukuplah. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, janganlah terlalu tergesa-gesa. Baginda pun bangun ke arahku dan berkata, cukuplah. Aku berkata, janganlah terlalu tergesa-gesa, wahai Rasulullah. Aisyah berkata, sebenarnya bukanlah aku suka sangat melihat permainan mereka, akan tetapi aku suka para wanita mengetahui kedudukan baginda di sisiku. Dan kedudukanku di sisi baginda. Nak nyuhu dah. Rujuk As-Sunan Al-Kubra jilid 5 halaman 307 hingga 308. Setakat itulah kita hari ini bincang sampai 15 kaedah, 15 usul. Kita bincang dah hak kitab besar sebenarnya. Hak lebih detail. Cuma hak ni adalah ringkasan ataupun hak dulu hak yang ngajar berapa siri nak 99 beratus. Kuliah dia nak syarah hak ni panjang lah. Dah maksudnya mudah, maksudnya semangat dia. Tapi di segi kitab ilmiah dia barulah lebih ilmiah dia, iaitu kitab hak dia buat tu tapi hak tu sampai 40. Baru dah banyak lagi kaedah-kaedah yang tidak masuk kes lagi lah. 40 baru dah. Iaitu usul untuk kena hadis dhaif dan hadis palsu. Kita baca hari ni sampai 15. 16 dan seterusnya kita bincang lepas ni, wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdaka subhanakallahumma hamdaka subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.